الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah, serta meninggalkan dan menjauhi apa yang dilarang pada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup bersama takwa adalah sebuah perjalanan yang selamat dan bahagia. Beruntung mereka yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan sekadar beroleh keselamatan dan kerajaan di padang mahsyar, bahkan mereka beroleh kebahagiaan di alam bumi sesaat sebelum mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, perjalanan hidup ini adalah sementara. Alam akhirat, alam yang abadi. Terdapat perhitungan yang akan berlaku di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal inilah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فيوزن الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار. صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, akan diletakkan neraca timbangan pada hari kiamat nanti, akan timbang seluruh amalan manusia yang baik dan yang buruk, dan sesuatu yang ditimbang itu apabila yang baik mengatasi yang baik, yang jahat, yang tidak baik, maka dia akan ke syurga. Namun begitu, satu yang buruk mengatasi bilangan yang baik, dia akan dikurban ke dalam neraka. Hadis ini suatu hadis yang ringkas, tetapi hadis yang padat dengan peringatan penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berasaskan hadis ini membuktikan kepada kita bahawa di dalam perjalanan hidup ini tidak ada pilihan ketiga keempat. Pilihan kita hanya di antara melakukan al-hasanat kebaikan ataupun melakukan as-sayyi'at keburukan. Tidak ada kehidupan yang lebih utama dari itu. Yang baik bila diamalkan menyebabkan kita akan ke syurga. Yang buruk bila dilakukan menyebabkan kita dihumban dan neraka yang berjalan-jalan apinya. Sebab itulah di dalam bacaan hidup ini Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu rahimahullah pernah berkata bahawa manusia yang bijak di kalangan manusia ialah mereka yang sentiasa memilih jalan ilmu, jalan iman dan jalan yang membawa kepada keselamatan. Tapi manusia yang paling bodoh di kalangan manusia, mereka pilih jalan yang penuh dengan keburukan, dengan kepalsuan yang boleh menyusahkan mereka. Itulah pandangan Al-Imam As-Suyuti rahmatullahi alaihi. Sebab itulah saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sukalah saya dalam kesempatan khutbah ringkas pada hari ini mengingatkan diri saya, mengingatkan segala jemaah sekalian terhadap situasi yang kita berada sekarang ini. Kerana alam dunia untuk menjadi satu anak yang boleh menemukan kebahagiaan kita di pada mahsyar nanti. Janganlah sampai ke tahap di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membayangkan kesilapan manusia di alam bumi menjahannamkan kehidupan mereka di alam akhirat nanti. Sedangkan hakikatnya yang baik dalam kita akan diperlihatkan, yang buruk dalam manusia akan diperlihatkan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sesiapa yang melakukan kebaikan sebesar sesuatu sekalipun akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesiapa pula melakukan keburukan sebesar sesuatu sekalipun akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang berbahagia beruntung digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Sesungguhnya mereka yang hidupnya dalam bertakwa, menahan dirinya dari melakukan keburukan kejahatan, maka tempat akhirnya ialah ke dalam surga, tempat tinggal selama-lamanya. Di dalam Al-Quran yang sama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Allah merakamkan dalam Al-Quran Al-Karim, barang siapa yang berat timbangan amal baik, maka dia akan dibawa ke syurga. Dan barang siapa yang berat timbangan buruknya, dia akan dihumban dalam neraka. Isu-isu yang sebagainya, yang sebabnya mengingatkan dalam hati jantung perasaan kita. Tidak ada sebarang kekuatan yang boleh membawa kepada kebaikan kecuali amal-amal saleh yang dikerjakan. Dan tidak ada sebarang perkara yang boleh menjahannamkan kita disebabkan amal-amal keburukan yang dikerjakan. Sebab itulah manusia tidak pernah diberikan pilihan ketiga dan keempat. Mereka hanya berada dalam dua pilihan. Yang benar dipegang, yang buruk ditolak. Yang benar diamalkan, yang buruk dijauhi. Inilah yang disabdakan dan dipermankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. Dan kami berikan manusia hidayah petunjuk memilih jalan hidup mereka yang benar atau yang salah. Justru dalam kesempatan khutbah yang ringkas pada hari ini, mari berdoa. Sidang Jumat dirahmati Allah sekalian, kita meletakkan hidup ini dalam lorong yang benar, yang betul, bukan di lorong yang salah. Lorong kehidupan kita adalah terpastikan iman dan agama, ilmu dan taqwa, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sahaja jalan selamat yang boleh membahagiakan kita berasaskan kata Allah, bukan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Allah merawat mereka dan mereka pula merawat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu adalah orang yang takut kepada Allah dan tunduk kepada Allah Tuhan semesta alam. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا ربك الصالحين واغفر لنا لذنوبك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر لنا يكون نستغفر الله العظيم نستغفر الله. الحمد لله الذي أرسل إلينا القرآن وبعث علينا رسولا صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. Saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimbingan nasihat dalam konteks agama tiada jalan kecuali untuk berarah kebaikan dan kebenaran. Itulah Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas Islam yang memperlihatkan manusia, itulah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di kalangan kita hamba-hamba yang lupa dan alfa, tersalah dalam jalan kehidupan, maka dalam dasar itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala merekamkan di dalam Al-Quranul Karim peringatan di antaranya ialah dalam surah Yunus Allah berfirman, "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim." Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa menyuruh hamba ke jalan kehidupan yang sejahtera, kepada syurga yang sejahtera, dan berikan mereka hidayah untuk mereka berada di jalan ilmu, di jalan kebaikan dan keistiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa mencatatkan kemampuan yang berkepanjangan dalam arti jalan hidup yang dia rasakan, dan terusnya menghapuskan semangat-semangat dan kemampuan yang jahat yang ada dalam hati nurani kita, perasaan kita, kerana kita yakin kepada Allah. Itulah yang kita dapatkan, kepada Allah yang kita dapatkan keselamatan yang kita mahukan, bukan kemurkaan dan ancaman Allah di padang mahsyar pada hari yang tidak ada gunanya harta benda dan anak bina, kecuali mereka yang kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Seorang anak tidak mampu menyelamatkan ayah kandungnya, seorang ayah tidak mampu menyelamatkan anak kandungnya, seorang kawan tidak boleh menyelamatkan kawan-kawan, kecuali ilmu dan iman yang berada dalam diri mereka menyelamatkan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita salawat dan salam ke atas pimpinan besar Nabi tercinta yang telah berjuang menyelamatkan kita dengan ajaran ilmu yang bermanfaat, kebenaran yang hebat, dan kemuliaan yang terselah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم السلطان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تحفظ بعين ربك السلطان شرف الدين إدريس ابن المرحوم السلطان صلاح الدين عبد الحاج سلطان السنور ورجب السنور أمير شاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واسألوه